Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada sejuhan dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Afnizar bin Malik dan hari ini kami akan membentang tentang tajuk tugasan kami yaitu Khat Diwani, dan saya akan memulakan pembentangan yaitu pengenalan kepada tulisan khat. Seni khat ataupun kaligrafi Arab merupakan satu seni penulisan yang mempunyai sejarahnya tersendiri. Seni khat adalah satu seni tulisan dalam aksara Arab yang berkembang maju sejajar dengan tamadun Islam. Seni khat secara tidak formal telah timbul sebagai gaya tulisan Arab sebelum kedatangan Islam. Terdapat beberapa jenis tulisan khat. Yang pertama, tulisan khat nasakh. Yang kedua, tulisan khat sulus. Yang ketiga, tulisan khat kufi. Dan keempat, tulisan khat farisi, tulisan khat diwani, dan tulisan khat diwani jali. Seni kaligrafi Islam ataupun nama sinonimnya seni khat adalah merupakan satu khazanah yang tertua di dunia. Seni perkembangan Islam ke seluruh dunia menyaksikan kaligrafi teradaptasi dengan perubahan yang berlaku tanpa menghilangkan ciri dan nilai keislamannya. Oleh itu, tulisan khat mempunyai kelebihan dan keunikan yang tersendiri yang boleh dibanggakan kerana dapat dipelajari bahkan dikenali oleh pelbagai masyarakat tanpa mengira bangsa dan juga negara. Hai, nama saya Ling Aiwan. Hari ini saya nak bentang mengenai Khat Diwani. Khat Diwani ialah satu daripada gaya skrip seni khat Islam. Khat Diwani juga dikenali sebagai Khat As-Sultan kerana khat ini turut dipelajari oleh sultan-sultan zaman kerajaan Turki Umayyah. Seni Khat Diwani telah digunakan oleh pihak Umayyah untuk diwani, iaitu merupakan salah satu rahsia istana sultan. Khat Diwani ditandai kecantikan dan keharmonian. Hasil karya yang kecil dan tepat dianggap lebih cantik daripada yang besar. Hai, nama saya Aisyah Nabila binti Mahzan dan saya akan menerangkan tentang sejarah perkembangan Khat Diwani di dunia. Okey, Khat Diwani ini merupakan sejenis kaligrafi yang diwujudkan pada zaman pemerintahan Turki Uthmaniyah. Okey, di mana ia dicipta oleh Husam Rumi, iaitu seorang penulis khat pada zaman itu. Okey, pada asalnya Khat Diwani ini hanya dipelajari dan diketahui oleh sultan-sultan istana. Kerana ia pada asalnya merupakan rahsia istana kerajaan Turki Uthmaniyah pada waktu itu. Sebagai itulah juga ia dinamakan Khat Diwani. Dia berasal dari perkataan diwan, di mana diwan itu ialah gelaran yang diberikan kepada kerabat diraja kerajaan Turki Uthmaniyah. Ada beberapa sejarawan yang berpendapat bahawa Khat Diwani ini merupakan modifikasi daripada dua jenis khat, iaitu khat Rika'ah dan juga khat Nastalik. Okay, Nastalik itu ialah tulisan kaligrafi yang dimodifikasikan daripada kaligrafi Talik, iaitu kaligrafi yang berasal daripada Parsi, yang menggunakan aksara Parsi. Okey, kedua Rika'ah. Tidak hairanlah kerana Rika'ah dan Diwani adalah dua seni khat kaligrafi yang tercipta pada zaman Turki Uthmaniyah. Jadi mungkin selepas khat Rika'ah dihasilkan, mungkin selepas itu dia dimodifikasikan sikit dan dicantikkan lagi menjadi tulisan Diwani. Dan akhirnya semasa pembukaan kota Istanbul, iaitu semasa pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih, akhirnya Khat Diwani diperkenalkan dan dijadikan tulisan rasmi kerajaan. Jadi berpokok pangkal daripada situ,
Tulisan khat diwani ini pun diperkenalkan oleh beberapa penulis khat, dan dari situ juga terwujudlah beberapa cabang atau jenis khat diwani. Kemudian khat diwani pun akhirnya tersebar ke seluruh kerajaan Turki Uthmaniyah yang sangat besar pada waktu itu melalui aktiviti perdagangan, penghijrahan. Jadi mereka-mereka yang berada di atau penulis khat yang berada di kerajaan Turki Uthmaniyah, apabila mereka berhijrah ke tempat lain, mereka membawa sekali tulis khat diwani itu, dan kemudian mulalah berkembang, tersebarnya khat diwani ini ke serata dunia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Mahira Kalisa Azra dengan nomor matriks BS 20110493. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang perkembangan khat di Nusantara. Terma Nusantara ini adalah merangkumi negara-negara yang dipengaruhi budaya dan linguistik bahasa Melayu, dan contoh terdekatnya adalah negara Malaysia dan Indonesia. Seni kaligrafi Arab seperti khat diwani dibawa masuk semasa penyebaran Islam di Nusantara pada abad ke-7 hingga ke-20 Masihi seiring dengan tulisan Gawi kerana persamaannya. Secara spesifiknya, tulisan ini dipercayai dibawa masuk pada abad ke-11 Masihi. Ianya adalah berdasarkan penemuan seni khat pada batu nisan Maulana Malik Ibrahim dan Fatimah binti Maimun pada 1921 di Jawa Timur oleh J.P. Moket. Lama-kelamaan, kaligrafi Arab semakin kerap digunakan, terutamanya sebagai medium penyampaian dakwah Islam, menyalin semula kitab suci Al-Quran dan hadis, serta penulisan naskah-naskah Melayu. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Saya Muhammad Izzat bin Jamal dan saya akan meneruskan pembentangan ini dengan jenis-jenis tulisan khat diwani. Tulisan khat diwani terbahagi kepada dua jenis, iaitu diwani biasa dan diwani mutarabit, iaitu bermaksud bercantum. Sama seperti tulisan bahasa Melayu biasa, kita ada tulisan Melayu biasa dan tulisan Melayu berangkai. Begitu juga dengan khat diwani. Diwani mutarabit, iaitu diwani yang bercantum, ialah seperti tulisan Melayu yang berangkai. Antara khat diwani biasa dan khat diwani mutarabit, khat diwani biasa lebih sering kali digunakan dan diamalkan oleh penulis-penulis khat terkenal berbanding khat diwani mutarabit. Namun begitu, asas bentuk bagi kedua-dua jenis khat diwani ini adalah sama. Kedua-dua tulisan ini berbentuk bulat dan melengkung dan ditulis dengan cara yang lembut dan mudah dibentuk mengikut kehendak penulis. Ini adalah salah satu contoh khat diwani biasa, dan ini pula salah satu contoh khat diwani mutarabit. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang keunikan tulisan khat diwani. Sama seperti tulisan khat yang lain, khat diwani juga mempunyai keunikan tulisan sendiri. Antara keunikan khat diwani ialah huruf-hurufnya berpanca antara satu sama lain, mempunyai lebihan di atas dan berkeadaan terhulur dari atas. Ini adalah contoh tulisan khat diwani seperti yang dilihat, ianya terhulur dari atas. Selain itu, bentuk khat diwani juga agak sukar ditulis dan dibaca. Hal ini kerana pada zaman dahulu, tulisan khat merupakan tulisan yang digunakan untuk menulis surat rasmi kepada diraja, dan jika tulisan itu semakin sukar untuk dibaca adalah semakin bagus. Khat diwani juga terkenal dengan sifat putarannya sehingga tidak satu huruf pun yang tidak mempunyai lengkungan. Goresannya yang lentur dan lembut memudahkan diwani beradaptasi dengan pelbagai tulisan. Hal ini menyebabkan para kaligrafer mudah menulis dengan menggunakan khat diwani. Seperti tulisan kita sendirilah. Kalau kita menulis, mana ada petak-petak tulisan kita kan, mesti lembut, banyak lengkungan sebab mau menulis laju.
Begitulah khat Diwani. Sebab itu banyak kaligrafer muda menulis dengan khat Diwani. Satu lagi keunikan khat Diwani ini tidak mempunyai bentuk yang tersusun dan tidak mempunyai baris atau hiasan. Selain itu, keistimewaannya terserlah pada bentuknya yang bundar dan melengkung. Sebenarnya, khat Diwani lebih mudah ditulis dan dibentuk oleh seorang penulis berbanding khat-khat lain, kerana yang seperti saya terangkan tadi, kerana tulisannya yang melengkung dan membulat membuatkan dia lebih senang dan lebih laju untuk ditulis oleh para penulis khat. Selepas itu, huruf khat Diwani juga boleh disesuaikan pada sebarang bentuk ruang dan situasi. Maksud di sini, tulisan khat Diwani ini boleh digunakan untuk mencipta logo, mencipta desain dan tulisan khas. Hal ini kerana tulisan khat Diwani tidak mempunyai bentuk yang tetap dan mempunyai banyak lengkungan yang menyebabkan ia boleh disesuaikan di sebarang bentuk ruang dan situasi. Hai semua, nama saya Ariana Anding Aganduk, nomor matriks BI 20110271. Tahukah Anda bahawa tulisan seni khat Diwani telah dicipta oleh seorang seni khat dari Turki yang bernama Ibrahim Munif Al-Muslim. Sememangnya, tidak boleh dinafikan bahawa khat Diwani adalah khat Arab yang terkenal dalam kalangan ahli-ahli khat yang lain. Ibrahim Munif Al-Muslim telah mencipta kaedah dan menentukan ukuran tulisan khat Diwani selepas pembukaan kota Istanbul di Konstantinopel. Selepas itu, ia disempurnakan oleh Mumtaz Beg supaya tulisan tersebut lebih senang untuk dibaca. Kesimpulannya, khat Diwani adalah salah satu jenis khat Islam. Khat ini dapat dilihat pada seninya bentuk tulisan, penyusunan huruf yang indah dan persayaan kalimat-kalimat yang diatur dengan begitu sempurna. Oleh itu, kita haruslah melanjutkan perkembangan seni khat ini supaya khat ini akan menjadi lebih popular di seluruh dunia. Oleh itu, tulisan seni khat mempunyai kelebihan dan keunikannya tersendiri yang boleh dibanggakan kerana dapat Kemudian akhirnya sekitar abad ke-17, khat Diwani. Kemudian akhirnya sekitar abad ke-16, hujung abad akhirnya sekitar abad ke-16, akhirnya sekitar Ini adalah salah satu adalah berdasarkan Sememangnya tidak boleh dinafikan lagi bahawa khat Diwani adalah antara khat Arab yang terkenal dalam kalangan khat